أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang menurunkan kepada kita ujian demi ujian dengan penuh hikmah dan pedoman. Maka perbanyakkanlah kita melafazkan kalimah tahmid Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul yang bersusah payah menyampaikan risalah dengan penuh amanah. Maka perbanyakkanlah kita berselawat dan salam ke atas Nabi kita, ahli keluarga baginda, para sahabat dan mereka yang menjejaki jejak langkah Rasulullah hinggalah ke hari kiamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati sahibul fadilah Tuan Imam, yang saya kasihi Tuan Pengerusi Barisan Jawatan Kuasa, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, para tetamu Allah. Yang kecil tidak saya sebut namanya, yang besar tak sebut pangkat dan jawatannya, insya-Allah. Kesemua kita yang berada pada pagi yang penuh barakah ini di dalam surau Abu Bakar As-Siddiq, semata-mata untuk mencari dan mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita lah itu. Pertama sekali kita merafakkan syukur pada Allah Taala mempertemukan kita pada pagi ini pada satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dinisbahkan min buyutillah, di antara rumah-rumah Allah, yang disebutkan oleh baginda Rasul, iaitu baitu kulli taqiyyin, rumah kepada orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Mudah-mudahan kita lah tu tuan-tuan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Syukur pada Allah Ta'ala mempertemukan kita seketika dengan rezeki sehat dan rezeki masa. Kita berada pada satu majlis yang insya-Allah pernah satu ketika dulu Nabi kita pernah memberitahu kepada sahabat baginda, jika kamu lewati taman-taman syurga, singgahlah, kata Nabi. Kata sahabat, apa dia taman syurga itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, majalisul ilm, itulah majlis-majlis ilmu. Subhanallah. Sekali lagi mudah-mudahan kitalah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berada pada majlis tersebut. Yang ketiganya tuan-tuan, syukur pada Allah Ta'ala mempertemukan kita pada pagi ini. Hari ini kita dah masuk pada Ramadan yang ke-20. Betul tuan-tuan? Ada yang angguk tu, nampak bona nak beraya dah ni. Sabar ya tuan-tuan. Kita ni bila sebut sabar, tak, bukan benda sabar ni sabar perkara-perkara yang nak marah je, bukan. Kata ulama, antara yang wajib ada pada kita sabar pada melakukan ketaatan. Faham tak tu? Yang kita istiqamah konsisten sebulan Ramadan ni duk ajar kita sabar dalam ibadah, dalam ketaatan. Ia meningkatkan darjat iman kita, insya-Allah. Sabar solat tarawih 20 rakaat, sabar solat apa lagi, kita puasa, sabar tak marah pada orang dan sebagainya. Ini besar sungguh ganjaran Allah nak bagi kepada kita. Sesuailah dengan Ramadan itu, yang ada khususiat padanya, tak ada pada bulan yang lain. Allah mengangkat satu malaikat menjadi ketua kepada sekalian malaikat yang banyak, yang tidak terbatas jumlah dia. Itulah malaikat Jibril alaihissalam. Kerana kekuatan yang ada pada dia, disebut ia dengan nama Mata'in Sama Amin. Disebut ia dengan gelaran Zi Quwwah, yang memiliki kekuatan.
kiramin bararah, dimuliakan lagi berbakti, yang disebutkan oleh imam kita surah Al-Qadru Ar-Ruh, maka layaklah malaikat Jibril itu diangkat menjadi penghulu kepada sekalian malaikat. Dalam hari-hari yang kita lalui ini, Allah pilih satu hari menjadi penghulu kepada sekalian hari. Itulah yang disebutkan Nabi kita Sayyidul Ayyam, hari Jumaat. Subhanallah. Dalam malam-malam yang kita lalui ini, ada malam yang kita tidur dengan nyenyak malam tadi, ada malam yang kita bangkit qiyam, menghidupkan malam dengan tahajud dan seumpamanya. Ada yang memilih tidak tidur malam, hanya scroll TikTok sampai subuh, sampai sahur. Subhanallah. Lalu Allah memilih satu malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Al-Qadru. Bagaimana diceritakan dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bagi tahu dulu, Bani Israel Allah kurniakan umur yang panjang. Satu orang pemuda pada siang harinya dia berjihad fi sabilillah, dan pada malam harinya dia beribadah kepada Allah 1000 bulan. Apabila diceritakan kepada sahabat, kata sahabat, "Ya Rasulullah, kita tak dapat mendandingi mereka." Mana nak tahan tuan-tuan, 1000 bulan diberi peluang untuk beribadah dan berjihad fi sabilillah. Sedangkan umat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umurnya pendek. Nak beribadah pun kalau dah cecah 50 tahun, 60 tahun, tak serupa dengan orang-orang yang terdahulu sebelum ini. Lalu turunlah ayat surah Al-Qadru tu, Allah bagi satu amalan digandakan 1000 bulan. Dan kita sedang menuju kepada hari yang disebutkan itu. Majority, kebanyakan hadis-hadis Nabi SAW, lebih 95% menunjukkan bahawa malam Al-Qadru itu berlaku pada 10 malam yang terakhir. Mudah-mudahan kita lah sabar dalam ketaatan sampailah kita akhirkan, kerana Ramadan ini Allah kurniakan satu-satulah bulan yang ada meraihkan hari raya. Betul tak? Tak ada bulan lain ada hari raya melainkan bulan Ramadan saja. Sampai ke penghujung kita akan meraihkan kemenangan kita, meraihkan kejayaan kita, kerana kita berjaya menundukkan hawa nafsu kita, menundukkan hawa nafsu makan, minum dan benda-benda yang menyebabkan kita ni boleh batal puasa kita. Hebatnya Ramadan ni tuan-tuan, tidak ada pada bulan yang lain. Maka kita kena banyak syukur pada Allah Ta'ala. Sebab kalau kita renung-renung, lebih kita jumpa Ramadan dan puasa daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Disyariatkan puasa tahun kedua hijrah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat bila tuan-tuan? Bila Nabi kita wafat? 63 tahun lah Ustaz. Tahun hijrahnya bila? Ketika tahun ke-11 hijrah. Maknanya Nabi kita kalau ikut kiraan para ulama kira 9 kali jumpa Ramadan. Kerana Nabi kita wafat pada tahun ke-11 itu sebelum masuk Ramadan, yakni pada bulan Rabiul Awal. Maka kita kena renung, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik daripada semalamnya, dia satu orang yang beruntung. Man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Sebahagian kata fahuwa khasir. Siapa yang hari ini lebih teruk daripada semalamnya, maka dia satu orang yang dilaknat, ataupun satu orang yang sangat rugi dalam kehidupannya. Maka pastikanlah Ramadan kita ni, ada yang dah jumpa Ramadan 25 kali. Kalau umur kita 60 tahun, berapa kali kita jumpa Ramadan tu? Lebih kita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi soalan dia tuan-tuan bukannya berapa banyak, berapa kuantiti kali kita jumpa Ramadan, tetapi berapa ataupun betapa kualiti kita jumpa Ramadan tu macam mana setiap tahun. Betul tak? Nah, sebab tu kita lihat yang pentingnya adalah persediaan kita. Pernah satu ketika dulu, sini ada solat Jumaat ke? Nampak mimbar ada ke arah itulah kan? InsyaAllah. Saya tuan-tuan pengalaman surau baru macam tuan-tuan saya sebut kawasan ni biasa dah. Daripada tak ada surau sampai dia under construction sampai siap. Bila siap saya masuk, subhanallah. Hebat tuan-tuan. Maka sebab tu kita nak duduk rumah Allah ni kena perbetulkan niat kita.
Masing-masing latar belakang macam-macam. Ni kawasan penempatan, ada orang beli tanah sebagainya. Antara yang diajar oleh Nabi SAW, Al-Imam Nawawi sebut tuan-tuan, satu doa yang mana bersumberkan daripada Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah, hadis riwayat Ibn Sunni. Antara doa yang diajar oleh Nabi SAW keluar nak menuju ke salat, Nabi baca satu doa. Nabi SAW banyak doa dia ajar kat kita. Tuan-tuan keluar daripada rumah, macam-macam doa Nabi ajar kepada kita. Satu daripadanya, satu doa ni, dia merangkumi doa yang ingin membersihkan jiwa kita. Pasal itu kita datang masjid, datang surau, kadang-kadang kita heran kan, kenapa ada orang berbalah, bergaduh di masjid? Kenapa kita tak boleh senyum dengan orang di masjid? Kenapa kita rasa kita lebih daripada orang di masjid? Sebab kita perlu perbetulkan niat kita. Niat kita manusia ni berubah-ubah. Kadang niat dia betul, kadang niat dia tergelincir. Sebab tu Nabi ajar satu doa. Nabi sebut, tuan-tuan kalau boleh ikut pagi ni, insya-Allah cuba ikut. Bismillahi amantu billahi, tawakkaltu ala Allahi, la hawla wa la quwwata illa billah. Ini sebut pada awal. Doanya panjang tuan-tuan. Sanggup ke? Dapat manfaat sebut pun alhamdulillah. Nabi bagi tahu Nabi baca doa, Nabi kata fa inni lam akhrajhu. Cuba baca. Fa inni lam akhrajhu asharan wala bataran wala sum'atan wala riya'an wa ibtigha'i mardatik as'aluka adkhilni al-jannah. Ini doa ni Nabi SAW ajar kepada kita. Doa dia panjang lagi. Kata Imam Nawawi baca doa Nabi ajar kepada kita. Sayyidina Bilal menceritakan Nabi SAW bila keluar daripada rumah nak menuju ke solat, Nabi baca doa ni. Apa maksud doa tadi? Bismillahi amantu billahi, dengan nama Allah aku telah beriman kepada Allah. La haula wala quwwata illa, ataupun tawakkaltu ala Allah, aku serahkan diriku kepada Allah Ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billah, tak ada upaya, tak ada kuasa melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Fa inni lam akhrajhu asharan. Ini penting kali ni. Sesungguhnya aku keluar menujumu Allah bukan kerana angkuh. Satu. Wala bataran, bukan kerana sombong. Dua. Wala sum'atan, bukan kerana ingin diperdengarkan kebaikan dan kelebihan amalan kita, bukan. Wala riya'an, bukan kerana untuk dipertontonkan dan diperlihatkan amal soleh kita, bukan. Aku keluar menujumu semata-mata untuk mendapatkan redhamu dan keluar untuk minta padamu ya Allah syurgamu. Boleh tuan-tuan? Tak boleh bahasa Arab, baca bahasa Melayu. Bacalah bahasa Melayu. Pasal dia mengingatkan kita apa tujuan kita datang rumah Allah Ta'ala ni, semata-mata nak dapat syurga dan semata-mata nak dapat redha. Sebab tu kita minta buang sifat mazmumah yang ada pada diri kita. Fa inni lam akhrajhu asharan, tidak aku keluar kepadamu ya Allah untuk kerana angkuh. Pasal kita datang ni macam-macam gelaran yang ada pada kita, macam-macam kelebihan kepada kita. Ada masyarakat angkat dia jadi ketua, lalu dia rasa dia megah. Bila sampai dia rasa dia lebih daripada orang lain. Wala bataran, bukan kerana sombong. Mungkin pendidikan dia tinggi daripada orang lain, dia belajar lebih sikit, Allah bagi rezeki dia, kepandaian dia belajar lebih sikit. Tapi rezeki tu Allah bagi bukan untuk dia balas dengan kesombongan. Maka bila dia sampai rumah Allah, dia buang semua tu. Dia bukan satu orang yang sombong dengan harta dia yang banyak, tidak. Maka sebab tu kita kena perbetulkan niat kita betul-betul sebelum kita nak datang rumah Allah ni. Pasal Nabi kata baitu kulli taqiyyin, rumah ni rumah orang bertakwa. Apa ciri-ciri orang bertakwa? Wala sum'atan, bukan kerana sum'ah. Setengah orang baca buat amal saleh untuk dikenang-kenang, untuk dipuji-puji, untuk dipuja-puja. Maka buang sikap ni, jangan ada. Kadang-kadang niat kita tak nak dipuji pun, tapi bila sampai masa dia, syaitan usik kita sikit, maka kita rasa aku bagus daripada orang lain, nak dipuji.
Wala ria'an, bukan kerana riak. Nak tunjuk pasal riak ni bukan benda tak baik tuan-tuan. Orang harta banyak dia kata riak, tak. Riak ni benda soleh. Baca Quran tu boleh datang riak. Sedekah boleh datang riak, betul tak? Riak ni datang pada benda yang soleh, amal soleh. Hak tu penting sekali kita memperbetulkan niat kita dan minta pada Allah Ta'ala sampaikan kita pada syurganya dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini benda yang kita kena perbetulkan tuan-tuan. Sebab tu antara amalan yang ulama ajar kepada kita. Sebab apa kita ni selalu datang majlis ilmu kan, tapi bila kita keluar tak dapat apa-apa. Sebab pun ulama kata perbetulkan niat kita, tajdid niat kita, perbaharui niat kita. Niat ada dah, cuma nak perbaharui saja. Kadang-kadang niat kita betul sampai kita berubah, jumpa orang kita berubah, nampak interest sikit kita berubah. Sebab tu ulama kata 4 niat jaga betul-betul. Lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala tu niat paling utama sekali. Yang pertama, duduk dalam mana-mana majlis ilmu dengan niat untuk menghilangkan kejahilan yang ada dalam diri kita. Kita ni bodoh tak tahu apa. Kita pandai macam mana sekalipun, kita pakar macam mana sekalipun, kita tetap perlu kepada orang lain untuk bantu kita. Pasal kita tak boleh cover semua ilmu. Sebab tu duduk dalam majlis ilmu, ulama kata menghilangkan kejahilan yang ada dalam diri kita. Bahasa mudah dia, hilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita. Hilangkan. Sebab tu kita duduk dalam majlis ilmu ni supaya hilangkan kebodohan, kejahilan. Yang keduanya, iaitu niatlah kita untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada orang sekeliling kita ni. Ni apa nama tempat ni? Taman Senangin ke? Taman Senangin, Bandar Senangin lain kan? Tasik Senangin. Mana tasik dia? Saya pusing-pusing, mana tasik? Ada lombong ke belakang? Yalah, betul lah tu. Jadi bila kita hilangkan kejahilan yang pada orang sekeliling kita ni, penting majlis ilmu. Bukan setakat surau masjid, tuan-tuan pergi seminar di tempat pengajian tuan-tuan. Apa sahaja platform untuk menyebarkan ilmu Allah ni, maka niat kita supaya hilang kejahilan orang sekeliling kita. Kita tak naklah duduk dalam satu keluarga yang kita pimpin, duduk dalam keadaan jahil. Ni bulan Ramadan ni dah masuk malam ataupun hari ke-17 Ramadan ni. Kalau anak tanya kepada kita benda basic tentang puasa, kita tak dapat jawab, maka rugilah kita. Kata ayah apa dia tu rukun puasa? Rukun puasa ada berapa ayah? 17 Ramadan soalan tu anak tanya. Cuba tuan-tuan jawab, boleh tak? Rukun puasa ada berapa? Ada boleh, ada tak boleh, ada yang ingat-ingat lupa kan? Maka sebab tu penting majlis ilmu. Kita represent keluarga kita, kitalah orang yang menyampaikan ilmu dan menghilangkan kejahilan yang ada dalam keluarga kita. Besar lagi masyarakat kita ni, kejiranan kita ni. Tasik Senangin ni, kejiranan kita. Kita tak naklah duduk, kita dah berumah kat sini, dah berkampung kat sini. Raya sini kah? Raya mana tuan-tuan? Senangin lah kan? Tak ada kampung lain lagi lah. Nekat dah ni. Kita sebelum hijrah ke sini, sebelum kita hijrah ke sini, tapi saya sini pangkat ayah-ayah ni, ni semua memang otak-otak ni, alhamdulillah. Bila kita hijrah ke sini yang muda-muda ni, kita kena contohi Nabi SAW. Nabi SAW bila dia hijrah daripada Mekah keluar ke Madinah tu, Nabi tak terus masuk Madinah tu. Nabi tak terus masuk dalam kota Yathrib tu, tidak. Nabi berhenti di mana? Nabi berhenti di Quba. Apa sebab Nabi berhenti di Quba? Kenapa Nabi tak teruskan perjalanan dia terus masuk ke Yathrib? Dua ulama kata, dua sebab Nabi berhenti di Quba. Satu, kerana Nabi melepaskan lelah dan penat dia. Betul ya? Nabi manusia biasa. Sayyidina Abu Bakar ajuz 50 tahun, 52 tahun, bukan orang muda. Perjalanan bukan macam hari ini, tajam batunya mendaki bukit. Dan kemudian Nabi sampai, Nabi berhenti melepaskan lelahnya. Itulah sifat manusia. Yang keduanya kata ulama, hikmah yang paling besar, Nabi nak tahu macam mana kehidupan masyarakat Madinah ketika itu, supaya mudah Nabi diterima oleh penduduk Yathrib ketika itu. Maknanya Nabi buat sedikit kajian, Nabi buat sedikit survey. Macam itulah juga kita. Memang terbukti apabila Nabi mengenali pemimpin-pemimpin, siapa yang terlibat ke masyarakat, ketua-ketua masyarakat di masjid ketika itu, dan Nabi tahu cara hidup mereka. Lalu Nabi mudah diterima dan akhirnya terbukti tertubuhnya, tertegaknya negara Islam Madinah. Macam itulah kita tuan-tuan.
Bila kita berhijrah satu tempat, kita buat sedikit kajian. Bagaimana kejiranannya, siapa imamnya, siapa ketua masyarakatnya. Kenal dulu. Jangan kita datang buat kepala kita, buat perangai kita, akhirnya lihatlah apa jadi pun masyarakat kita. Kita rasa kita je lah betul, cara kita je lah betul. Itu antara hikmah besar dalam peristiwa hijrah, iaitu kita kena buat sedikit kajian dan kita nak tahu macam mana uruf, adat masyarakat di kawasan ni. Maka mudahlah kita hidup masyarakat. Betul tak? Yang jadi payah hidup masyarakat hari ni adalah kerana kita tak mau tahu bagaimana keadaan masyarakat kita dan kita buat cara kita sendiri. Maka sebab itu penting, bila mana kita duduk di satu kawasan tu, perbetulkan niat kita. Berada pada satu tempat tu, perbetulkan niat kita. Baca doa yang Nabi ajar kepada kita. Buang sifat sombong, buang sifat sum'ah, buang sifat riak dan sebagainya. Dan macam itulah kata, hilangkan kejahilan pada orang sekeliling kita ni. Yang ketiganya, perbetulkan niat kita duduk dalam majlis ilmu adalah untuk memastikan ilmu tersebut diperkata dan dibicarakan. Kalau tidak, ilmu tu akan hilang macam tu saja. Betul tak? Ilmu tu akan hilang macam tu saja. Satu tempat tak ada majlis ilmu, maka mana masyarakat kita nak tahu? Berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan Ramadan, beza. Ramadan tu lebih besar, puasa itu ibadah khusus. Ramadan ada malamnya, mendirikan malam. Amalan sunatnya, amalan fardunya yang ada pada bulan Ramadan ni luas, keberkatannya tu yang lebih utama. Sahur yang tuan-tuan lakukan tadi, pada keberkatannya itu sangat besar. Hari ini kita lihat betapa ramai orang hilang keberkatan. Ada orang kata sahur keberkatan tu makan kurma, makan air. Betul. Padanya ada keberkatan makanan-makanan sunnah, tetapi lebih besar daripada itu kita lihat bagaimana hidup kita pada hari ini, ayah-ayah, ibu-ibu. Kita ada anak, kadang-kadang anak kita ramai, 6 orang, 7 orang anak kita. Tapi semua anak kita tu mengecikkan hati kita, mengecewakan kita. Allah tarik keberkatan anak-anak ni. Satu keberkatan kita hilang. Orang lain tak ada anak, kita ada anak, tapi anak kita tak memberikan kebahagiaan kepada kita. Tak ada. Tak memberikan kebahagiaan kepada kita. Betul tak? Sebab tu Nabi kata antara tanda bahagia min sa'adatil mari adalah al-maskan wasi', rumah yang luas. Habis itu Nabi SAW tak bahagia ke rumah Nabi besar ke macam rumah kita ni? Para tabi'in tak pernah jumpa Nabi. Lalu mereka berjumpa dengan sahabat Nabi. Dia tanya kepada para sahabat bagaimana rumahnya Rasulullah. Para sahabat angkat tangan. Kalau kamu mengangkat tanganmu, pasti tanganmu akan mencecah bumbungnya Nabi SAW. Maknanya rumah Nabi sederhana. Adakah Nabi tidak bahagia? Maka di sini ulama kata antara yang paling penting maksud hadis ini adalah bagaimana pengisian rumah kita. Bagaimana kita mengisi rumah kita dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Anak isteri kita sembahyang tak? Kita datang tarawih, tinggal isteri anak kita sembahyang syak tak kat rumah? Isteri kita sembahyang tak? Kena pastikan. Kalau nak rumah yang luas itu maksudnya rumah yang diisi dengan ketaatan. Insyirahi sudur, hati kita lapang. Mana tempat tinggal kita walaupun kecil rumah kita. Ada orang rumah kecil kan? Ada orang dah renovate, ada tak renovate rumah kecil. Tak apalah, tak ada rezeki lagi rumah takat ni lah. Tak bahagia ke? Bahagia kalau pengisiannya betul. Kalau pengisian kita betul, kita lihat Buya Hamka. Duduk dalam penjara di Indonesia tu tuan-tuan. Dalam sel penjara yang kecil itu, adakah dia tidak bahagia? Tidak. Insyirah, hatinya lapang. Keluar daripada penjara, dia menghasilkan oleh-oleh untuk ummah. Hari ini sampai hari ini diseminarkan kitab dan sebagainya. Tafsir Al-Azhar. Subhanallah. Syekh Qutub di Mesir berada dalam sel penjara yang kecil. Ni, tali gantung berada pada lehernya bila-bila masa sahaja. Apa dia buat dalam penjara tempat tinggal yang kecil? Dia mengatakan al-hayatu fi zilalil Quran nikmah. Kehidupan di bawah lembayung Al-Quran itu nikmah. Nampak tak hati yang lapang? Duduk rumah kecil pun, tapi kalau hati kita lapang dengan ketaatan, insya-Allah kita akan bahagia. Penting. Dan yang keempat, paling penting, niat kita duduk dalam majlis ilmu adalah untuk kita beramal dengan ilmu tersebut. Boleh faham tak? Duduk dah sejam, 2 jam. Carilah ustaz-ustaz yang seronok kita dengar ceramah dia. Tapi kalau niat kita tak betul, tak dapat juga. Balik macam tu je, tak berubah pun. Sebab tu dia kata, ulama kata, niat itu yang keempat adalah untuk kita beramal dan faham pada diri kita. Kita faham ilmu itu,
kemudian kita amalkan, dan kemudian kita sampaikan. Itu ilmu yang barakah. Natijahnya ilmu tu ilmu yang ada keberkatan. Kita dapat amal, kita pun faham, dan kita dapat sampaikan. Balik ini isteri kita tak ada, cerita sikit kat isteri kita. Apa dia subuh ustaz, apa abang balik lambat pagi ni, ada ceramah subuh. Apa ustaz tu cerita? Entahlah senang. Kan? 2 jam entahlah, buatlah sedikit kesimpulan. Pasal suami ni, makam dia mendidik sampai bila-bila isteri dan anak-anak dia. Ni kedudukan suami. Sebab tu suami-suami kalau boleh, ayah-ayah ni jangan berat mulut nak nasihat isteri dan anak kita. Jangan. Ada orang dia malas, biarlah ustaz. Dah bini saya memang macam tu. Mula kahwin dulu 20 tahun dulu macam tu lah dia, tak berubah. Boleh kita jawab macam tu? Nak pulangkan daripada Allah Ta'ala dengan macam tu? Tak boleh. Macam itulah anak-anak kita kena sebut. Suami, ayah, mulut kena ringan, kena nasihat. Sikit-sikit panggil sekejap, nak cakap sikit. Ni abang nak cakap sikit. Ni Long, ayah nak cakap sikit. Kena macam tu sifat ayah. Jangan kita biar je, akhirnya maksiat dia berterusan. Akhirnya sampai masa Allah panggil balik, tak sempat apa kita buat. Kita ada isteri, tak jadi isteri salihah, jadi anak, tak ada anak salih. Rugilah kita masa kita 40 tahun, 50 tahun. Itu penting sekali. Untuk kita beriman dan kita beramal dan kita sampaikan ilmu tersebut. Maka ini yang kita sebutkan sebagai niat ataupun tujuan yang sahih, tujuan yang betul. Ada satu kitab tuan-tuan. Satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Baihaqi, dihimpunkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Kitab nama dia Cabang-Cabang Iman, Sya'abul Iman. Kemudian kitab ni dimudahkan faham kepada masyarakat awam, antaranya ulama yang terkemudian yang meninggal tahun 699 Hijrah. Nama dia Al-Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia buat satu kitab nama dia Mukhtasar Sya'abul Iman, ringkasan cabang-cabang iman. Ini teras kita, akidah kita. Bila sebut tentang cabang iman ini, dia berdasarkan kepada satu hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi beritahu kepada kita setakat mana level iman kita. Nabi beritahu dalam hadis, Nabi kata, hadis ini bersumberkan daripada sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan tuan-tuan pun tahu Abu Hurairah ni macam mana tak? Dia bukan satu orang sahabat yang seangkatan zaman dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar, dengan Sayyidina Ali, tidak. Dia ni bukan satu orang sahabat yang paling besar, adalah dia paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak dia lah. Sebab tu tuan-tuan kalau baca hadis kita hadis mana-mana kita hadis, tuan-tuan akan dengar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5,000 lebih hadis dia bawa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia satu orang yang lewat peluk Islam. Nabi dah sampai ke Madinah, dia belum peluk Islam lagi, belum beriman kepada Allah dan Rasulullah. Sehinggalah pada tahun ke-7 Hijrah tak silap saya, dan kemudian ketika itulah Sayyidina Abu Hurairah ni dia mengambil kelemahan yang ada pada dia, kekurangan yang ada pada dia berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Lalu dia sentiasa mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ahli sufah, dia duduk di masjid Nabi, dan dia satu orang sahabat yang tidak terlibat dengan urus takbir negara Madinah pada ketika itu. Dan selepas Nabi wafat, dia terlibat sedikit sebanyak. Dan kemudian dia dapat doa yang khusus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi, beza masa tidur Sayyidina ataupun Abu Hurairah dengan Rasulullah, ataupun beza masa Abu Hurairah ni dengan Rasulullah waktu tidur je. Selang dia waktu tidur je, celik mata dia cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia banyak dapat hadis Nabi. Yang kedua, dia lewat peluk Islam. Lalu dia menjadi satu motivasi kepada dia untuk dia melipat gandakan usaha dia. Macam kita lah tuan-tuan. Ya Allah, waktu muda tak sempat nak belajar agama ni. Adakah kita dah terlambat? Tuan-tuan ambil kisah Abu Hurairah. Tak terlambat. Lebih awal sahabat yang lain, lebih besar sahabat yang lain. Tapi dia kemudian, tapi tak menjadi alasan kepada dia untuk dia terus ketinggalan. Lalu dia menggandakan usaha dia. Macam itulah kita. Dah 40 tahun, umur 50 tahun, belum terlambat tuan-tuan untuk tahu dan faham tentang agama kita. Apatah lagi berkaitan dengan akidah, perkara usul, perkara asas. Belum terlambat. Dan anak muda belum terlambat. Teruskan usaha, double effort kita, gandakan usaha kita. Tambah lagi bulan Ramadan ni kan. Maka ketika itu kita melihat bagaimana
yang disebutkan sebagai dalam hadis ni Nabi kata iman itu apa? Dan iman itu berapa banyak cabangnya? Kata Rasulullah, al-imanu bid'un was-sittuna aw bid'un was-sab'una syu'bah. Iman itu kata Rasulullah 60 lebih ataupun 70 lebih cabang dia. Banyak tak? Nabi tak sebut figure secara tepat. Nabi sebut 60 lebih, 70 lebih. Maknanya banyaklah tu. Jadi kita nak tanya sepanjang hayat kita ni kan, adakah kita telah mengetahui sekurang-kurangnya kesemua cabang-cabang iman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka bila Nabi sebut secara umum, tak disebut figurnya berapa tepat, lalu dengan ijtihadnya, hak ni kata Al-Imam Syafi'i puji, dia kata dia puji Al-Imam Baihaqi kerana adanya Imam Baihaqi itu lalu ditemui cabang-cabang iman ni. Kerana dengan ijtihadnya, dengan faqihnya, dengan alimnya Imam Baihaqi, lalu dikeluarkan daripada nas-nas Al-Quran dan juga daripada kutubus sittah, daripada kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Muslim dan sebagainya, lalu ditemui kesemua cabang iman di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ada kitab menunjukkan 77 cabang iman. Oh, ingatkan 6 je cabang iman. Ya, itu teras dia cabang iman 6 perkara. Tetapi sebenarnya tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, banyak amal soleh kita ni iman. Nabi kata apa? Al-imanu bid'un was-sab'una syu'bah. Iman itu 60 lebih atau 70 lebih cabangnya. Wa a'laha, yang paling tinggi cabang iman. Fa'arfauha, yang paling teratas cabang iman. Fa'afdaluha, yang paling terutama cabang iman. Qaulu la ilaha illallah. Hak tu pegang betul-betul. Ayah-ayah, cabang iman paling tinggi apa? Ayah steady. Qaulu la ilaha illallah. Jangan main-main. Cabang iman paling tinggi adalah tidak ada Tuhan, ataupun lafaz tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dengan pengertiannya. Ini cabang iman paling tinggi. Lalu diletakkan cabang iman yang paling tinggi, Nabi datangkan cabang iman yang paling rendah, nak bagi tahu kepada kita setakat mana iman kita. Maka Nabi sambung dalam hadis, Nabi kata wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan serendah-rendah cabang iman itu ialah membuang sesuatu yang mengganggu jalan. Subhanallah. Kita nak cerita tentang iman kita yang besar ni kan? Kita nak cerita tentang kita la ilaha illallah kan? Kita nak cerita kata usaha kita tentang iman kan? Tetapi Nabi kita apa? Wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan serendah-rendah cabang iman itu adalah membuang sesuatu yang mengganggu jalan. Perasan tak tu? Iman tu tuan-tuan. Nanti kita balik kuliah ni, lepas ni ada sarapan tak? Saya risau kuliah subuh bulan puasa ni tuan-tuan, kalau diletak air mineral depan ni. Tuan-tuan pula jenis tak, biar pergi kat ustaz, biar kita tengok dia. Oh, live minum. Kita keluar daripada surau Abu Bakar As-Siddiq ni. Tuan-tuan bagi nama surau ni siapa bagi? Pengusi ke buat undian? Saja tanya. Saya duduk taman saya pengusi surau Mukhlisin, Taman Pelangi Semih 2. Kami tak ada apa macam tuan-tuan, kami dapat tanah. Dan saya faham usaha semua jamaah qaryah ni untuk mendirikan surau, saya faham. Prosesnya bukan mudah. Pergi pasar malam, buka kaunter, pergi jumpa ni, jumpa orang ni. Samalah semua, bukan AJK ni semua ni. Qaryah ni support ni. Bagi nama As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq ni siapa bagi nama? Menggaduh tak? Kami senang, kami bagi penasihat. Selesai. Nama pun penasihat. Yang kita duk kaluk apa? Penasihat bagi nama, sejuk. Nama tak bercanggah dengan apa-apa, jalan. Dapat nama Mukhlisin, kira lah. Tuan-tuan bagi Abu Bakar, sudah tentu ada orang yang mencetuskan semangat bagaimana kehidupan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rupanya nanti kita keluar daripada surau ni tuan-tuan, tengah jalan tu kan, ada entah mana lori sesat atau construction rumah mana kan, jatuh kayu tengah jalan tu. Kalau motor lalu, jatuh motor tu, mudarat kat orang ramai, kita buat apa? Ni majoriti orang Negeri Sembilan ke orang campur? Campur lah. Longging tu kan?
Mantin. Oi, waktu PKP dulu, saya rajin kadang jalan sini. Wah, blok kan, mentang-mentang kami sempadan pun blok juga ah. Sampai hati tu. Cantik ni, pusing ni. Nampak batu paku tengah jalan, batu tengah jalan, kita buat apa? Kita buat apa? Tongkat motor kita berhenti tepi jalan alih, itulah iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Kita buat tak benda tu? Pandailah adalah cleaner surau tu, tok siap buanglah jap gitu. Tu kita. Tok siap buang, kita bagi mudah ya. Kita jogging. Kan jogging tu kan banyak kayu tepi tu kan. Ini kalau kereta ni rosak tayar dia ni, ini kalau motor ni habis. Pancit ni ada paku kan, alih tuan-tuan, bersih kontraktor tu, buang tepi tu. InsyaAllah itulah iman. Membuang sesuatu yang mengganggu jalan. Allah uji kita dengan ujian kita takat tu je. Betul tak? Ujian ni Allah turunkan kepada kita ikut level kita. Ujian raja-raja besar, layak ujian raja. Ada sejarah menceritakan raja-raja ni ada yang dibunuh seluruh keturunan dia satu masa, semata-mata untuk menjatuhkan takhta dan kerajaan dia. Layaklah ujian itu pada raja-raja. Layaklah dia. Ada pemimpin yang naik sekejap, turun sekejap, layaklah, itulah kedudukan dan level dia. Allah bagi ujian dia setakat itulah. Ujian para nabi lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Ujian para sahabat juga lebih besar. Para sahabat diseksa musyrikin Mekah. Ada yang diseret dengan kuda, tersiat kulitnya, balik jumpa Rasulullah, mengadu nasib, menangis, mengalirkan air mata. Nabi kata apa? Ada umat, ada orang sebelum kamu yang ditanam sebahagian badannya, lalu digergaji, terbelah dua kepalanya, sedikit pun tak keluar daripada keimanan kepada Allah Ta'ala. Hebatnya sahabat Nabi tu tuan. Maka layaklah ujian tu Allah bagi pada mereka, tidak pada kita. Kita ujian kita apa? Ujian kita apa tuan-tuan? Ayah-ayah muda dengan anak-anak baru nak sekolah kan? AJK surau dengan ujian merapatkan sajadah ada kan? Kita kena faham tu mana ujian kita. Kalau kita boleh tackle ujian tersebut, maka kita berjayalah. Allah uji kita dengan ujian macam tu. Ujian kita setakat tu sajalah. Manusia biasa kita, macam saya. Macam saya penceramah. Ujian saya paling besar apa? Jemaah tidur waktu kuliah tuan-tuan. Tak. Itulah ujian dia penceramah. Takat tu je lah ujian dia. Boya-ya ceramah tidur sedap, melunjuk kaki tuan-tuan. Oh, dia punya ujian. Ustaz Imran? Bukan. Muka macam Ustaz Imran mereka tu kan. Gaya dia. Imran Al-Malizi. Habis-habis pun kalau masjid sediakan tempat parking penceramah tu, ada kereta lain masuk, motor lain masuk. Itulah ujian dia. Setakat tu je lah penceramah. Tidak pada sahabat. Maka ujian kita macam tu. Sebab tu kalau kita kadang pergi shopping, ni nak raya ni tuan-tuan, kita nak pergi shopping ke, pergi CS ke, ni nak puasa, nak jamu orang puasa dan sebagainya. Kan kadang-kadang kita tengok orang kat troli makan kan. Lepas kita shopping-shopping, kita buka bonet kita, letak barang dia. Troli letak mana? Troli letak mana? Di biar tepi kan. Tuan-tuan, kalau kita ada masa sikit, kita tengok troli tu, troli ni kacau, orang lain nak masuk ni, kita buat apa? Kita buat apa? Dia kata, kalau kita kata adulah nanti bangla tu alih kan. Tu paling mudah gitulah. Yang paling teruk sekali kata pandailah troli tu jalan sendiri. Itu paling teruk lah tuan-tuan. Iman tu tuan-tuan, mudah-mudahan itulah iman kita. Membuang sesuatu yang mengganggu jalan, alihkan sekejap. Cuba kita azamkan mula hari ni. Apa-apa benda yang kita rasa menyebabkan orang lain susah, orang lain jatuh mudarat, alihkan, buang. Kata Rasulullah nak uji kepada kita, Nabi bagi analogi mudah je. Nabi bagi yang paling tinggi, la ilaha illallah. Kemudian Nabi nak uji, Nabi kata apa? Wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan serendah-rendah cabang iman itu adalah membuang sesuatu yang mengganggu jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu juga sebahagian daripada iman. Malu juga sebahagian daripada. Memang betul masyarakat kita ini dah tak malu dah. Tambah-tambah lagi dengan apps yang ada, TikTok dan sebagainya.
Tuan-tuan, kalau kita tengok FB, Instagram, kebanyakan dia ni benda-benda yang dimonopoli dan dominan oleh public figure lah. Pemimpin, parti politik, artis. Orang macam kita kebanyakan ni nak mendapat tempat susah. Tapi tidak TikTok. Betul tak? TikTok ni dia tunjuk gambar apa pun jadi. Cuba tuan-tuan renung. Tapi masalah dia begitulah. Bila satu orang yang tak layak untuk letak pada satu tempat, maka dia buatlah benda yang akhirnya melanggar keimanan dia. Hilang malu dia. Nabi kata wal haya syubatun minal iman, dan malu itu sebahagian daripada cabang iman. Anak dara kita berjoget-joget tu iman ke tidak tu? Malu ke tidak tu? Tak malulah tu. Hilanglah iman tu. Jaga-jaga. Dah terlambat ke ustaz? Belum. Tu saya kata awal tadi. Makam suami dia kena didik anak isteri dia sampai bila-bila. Tak boleh berhenti. Selagi mana mata kita ni Allah bagi celik, selagi mana roh ni Allah bagi pinjam, kena didik anak isteri kita. Abang ni tak sporting lah tak? Bukan. Ini tanggungjawab kita. Ringan lidah kita bagi tahu. Isteri pun boleh nasihat suami. Kadang-kadang nasihat suami ni perlukan pembantu penasihat. Dia kusut kepala dia, kerja ni macam-macam, ujian dia besar. Bagilah nasihat, kan? Ni tengok abang nampak kerut, dia kedut muka, kan kenapa dah? Cuba abang pergi masjid, kan? Kat situ ada ketenangan. Di situlah baitul kulli taqin, rumah kepada orang bertakwa, bukan pergi restoran takwa. Ramai orang pergi restoran mamak takwa waktu solat tu, pasal dia fikir ayat Nabi kata baitul kulli taqin, rumah kepada orang bertakwa, takwa. Restoran 24 jam at-taqwa. Bukan, tuan-tuan. Pasal tu orang main dia penuh, berkat turun kat restoran tu. Minta maaf pengusaha restoran, bukan maksud kita nak kata, tapi nak bagi tahu kita kadang salah faham. Masjid ni, masjid surau ni rumah orang bertakwa. Bukan calang-calang ni. Allah yang mulia kan. Hari ni kalau kita tengok bangunan yang paling tinggi atas dunia ni ada di mana, tuan-tuan? Ada di Dubai. Nama dia Burj Khalifah, paling tinggi 828 meter. Ini saya buat analogi je. Tinggi. Nombor 2 paling tinggi bangunan atas dunia ni ada mana? Jauh tak? Ada di Kuala Lumpur, tuan-tuan. Menara apa nama? Merdeka Tower, PNB ni projek. Tapi tahun ni lah dijangka tinggi dia hampir 700 meter. Manusia buat dengan tangan dan teknologi dia. Nanti yang puji, yang megah tu manusia sendiri. Malaysia punya bangunan ni, dia ni kalau siap sepenuhnya, dia mengatasi menara nombor 2 paling tinggi sebelum ini di China, Shanghai Tower. Nanti tak lama lagi siap satu lagi menara mengatasi ke semua menara yang ada. Mengatasi yang ada di Dubai hari ini. Ada di mana, tuan-tuan? Di Saudi, Kingdom Tower. Tinggi, tuan-tuan, 1000 meter lebih. Tu dia. Dubai 800, dia 1000. Tak kalah, tuan-tuan. Tak kalah orang Arab, tak kalah. Duit banyak. Firaun, dia nak lawan Tuhan Musa. Dia kerahkan rakyatnya, bina-binaan yang tinggi. Siap dia kata apa? Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kau yang paling tinggi. Kamu yang paling tinggi. Tu dia punya teruk Firaun. Laknat iblis pun tak pernah kata diri dia Tuhan. Tak pernah. Habis-habis pun dia kata ana khairum min, aku lebih baik daripada Adam. Tu je, takat tu je. Dia tak kata aku ni lebih daripada Tuhan. Tak. Firaun, ya. Sebab tu orang kata jahat kau macam Firaun. Jangan, tuan-tuan. Dulu ada orang panggil satu orang tu Firaun kan. Oh, berat. Firaun, dia bagi Firaun tu kisah dia, baca sendirilah. Ni nama istidraj. Tuhan bagi dia lebih. Sebagai orang kata tak pernah sakit. Ada yang kata tak pernah bersin. Tak apalah, nak cerita hebatnya Allah bagi kelebihan itu. Kelebihan istidraj tu, Allah bagi dia nikmat, nikmat sihat, nikmat kaya, nikmat pimpinan, nikmat segala-gala nikmat lebih daripada orang ramai. Tapi dia makin lama makin jauh daripada Allah Ta'ala, makin jauh daripada Allah Ta'ala, makin jauh daripada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kata ulama, itulah istidraj. Ibaratnya satu orang yang main layang-layang. Ini kita kena ambil satu pengajaran. Orang main layang-layang, makin tinggi layang-layang dia makin megah dia, betul tak? Mengalahkan semua layang-layang yang ada ataupun wow yang ada. Dia paling tinggi sekali.
Makin tinggi makin megah, makin tinggi makin seronok, makin tinggi makin dipuji. Sampai masa dia tak sedar, nanti bila putus layang-layang tu, dialah paling jatuh menjundam dan paling teruk daripada orang lain. Sebab tu kita bila dibagi nikmat, lebih sikit nikmat, kita kena puji Allah Ta'ala, balikkan kepada Allah Ta'ala. Kita kena ingat segala yang kita ada ni datangnya daripada Allah Ta'ala. Baik ataupun buruk datangnya daripada Allah Ta'ala. Kullun min indillah. Suka tak suka, hajat tak hajat, doa tak doa, Allah dah bagi, kita kena yakin semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini penting tuan-tuan dalam keimanan kita. Maka dalam hadis ni menceritakan tentang cabang iman ini cukup banyak. Satu daripadanya yang disebutkan di antara 77 cabang iman yang kita mengaji lah. Kita kena mengaji, kita kena cari apa itu 77 cabang iman. Satu daripadanya adalah beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya. Faham? Beriman kepada Al-Quran dan juga kitab-kitab sebelumnya. Saya sebut sedikit tuan-tuan. Kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, kita hari ini nuzul Al-Quran, walaupun sebahagian ulama khilaf tentang tarikh itu tidak mengapalah, dan kebanyakan hadis menceritakan ia jatuh ataupun berlaku pada bulan Ramadan, itu lebih banyak. Hak tu yang paling penting. Dan Ramadan bulan yang paling sinonim dengan Al-Quran. Banyak ayat yang menjadi dalil kepada perkara tersebut. Syahrul Quran. Maka jangan, masih ada berbaki hari ini, jangan satu hari Ramadan kita berlalu tanpa membaca Al-Quran. Jangan satu hari kita berlalu tanpa kita memegang mushaf Al-Quran. Jangan. Pastikan itu paling penting. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 136. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu dengan Allah wa rasulihi, dan rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli, dan kitab, al-kitab itu Al-Quran yang diturunkan ala rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Maknanya ayat ini menjadi dalil keimanan kita. Kita ini orang beriman, hendaklah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasulnya, wal kitabil ladzi, dan kitab yakni Al-Quran yang diturunkan ala rasulihi, ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas beriman kepada Al-Quran itu iman kita. Kemudian Allah sambung pada ayat ini, Allah kata apa? Wal kitabil ladzi, dan kitab-kitab yang anzala min qabl, yang diturunkan sebelumnya. Maknanya keimanan kita bukan sekadar kita beriman kepada Al-Quran, tetapi kita juga wajib beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita beriman kepada temanya, iaitu mentauhidkan Allah Ta'ala, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, tetapi tidak beriman kepada syariatnya. Faham tak tu? Kerana turunnya Al-Quran memansuhkan segala syariat yang ada dalam Zabur. Walaupun Zabur sebenarnya tak ada syariat. Pada Zabur tu ada kisah pengajaran dan doa sahaja. Syariat mereka adalah syariat Taurat Nabi Musa alaihi salam. Faham tak tu? Kitab Zabur ni. Yang ada syariat kitab Taurat dan kitab Injil. Kemudian bila mana turun Al-Quran, dia memansuhkan segala hukum-hukum yang ada dalam kitab terdahulu. Sebab tu kita tak boleh ikut syariat Nabi Adam. Dah ustaz kata beriman dengan semua kitab, nak ikut. Tak mau ikut Quran lah, kita ikut Zabur lah, kita ikut Taurat lah, kita ikut Injil lah. Kita kena faham, pertama sekali Al-Quran turun memansuhkan semua syariat kitab-kitab yang lama. Maka tak boleh beramal dengan syariat yang ada. Mana boleh beramal? Nabi Adam AS. Hak ni 4 kitab ni wajib kita beriman secara tafsil. Faham tak?
secara terperinci. Wajib beriman secara terperinci. At least bila orang tanya, 4 kitab ni kita tahu. Zabur, Daud. Taurat, Musa alaihissalam. Injil, Nabi Isa alaihissalam. Dan kita tahu bahasanya dalam bahasa Syriani, bahasa Qurtubi. Kita tahu sedikit sebanyak tafsir secara terperinci. Lebih lagi Al-Quran. Itulah satu-satunya mukjizat. Bila Nabi kita wafat, terputus semua mukjizat, melainkan Al-Quran kekal sampai hari kiamat dalam peliharaan Allah Ta'ala. Maka kita sebagai orang-orang beriman, umat Nabi Muhammad SAW, kita kena melebihkan pengetahuan kita tentang Al-Quran. Sama macam kita beriman dengan semua Nabi dan Rasul yang banyak. Sebahagian riwayat kata 144,000. Dalam hadis riwayat daripada Sayyidina Anas kata 8,000 Nabi dan Rasul, 4,000 kepada umat yang lain, 4,000 kepada Bani Israel. Kita wajib beriman secara ijmal, secara umum. Tetapi secara tafsil, Nabi kita 25 Rasul tu kita kena beriman. Faham tak tu? Secara terperinci 25. Dan kita kena melebihkan pengetahuan kita tentang Nabi kita sendiri. At least kita tahu Nabi kita, siapa nama dia, siapa mak Nabi kita, siapa ayah Nabi kita, siapa tok dia, bahasa apa, kaum apa, kena tahu. Benda ni kena cerita dengan keluarga kita. Pastikan anak-anak kita ni tahu nama Nabi. Kalau ditanya kan siapa nama ayah Nabi, dia boleh tahu tuan-tuan. Kita kena wajib melebihkan pengetahuan tentang Nabi kita. Macam itulah wajib kita melebihkan secara tafsil Al-Quran. Kena lebihkan pengetahuan kita. Kita nak ikut syariat Nabi Adam tak boleh. Nabi Adam dia kahwinkan anak dia, selang adik-beradik. Boleh ke kita adik-beradik kahwin? Tak boleh. Turun Al-Quran mansuh kan. Nabi Musa, syariat Nabi Musa pun tak boleh kita ikut. Nabi Musa zaman dia, kalau orang ni buat maksiat, kalau dia nak bertaubat, antaranya lah, antara dosa yang disebutkan ke dia menyembah lembu tu, patung lembu tu. Itu antara dosa mereka. Cara mereka bertaubat adalah sebahagian riwayat dalam surah Al-Baqarah menceritakan. Kemudian ulama tafsir dengan pelbagai kaedah. Antaranya adalah dengan cara bunuh diri. Diletakkan pisau ataupun benda yang tajam di perut masing-masing dan kemudian saling menusuk antara satu dengan lain. Itu cara mereka bertaubat. Tuan-tuan nak buat zaman ni? Rasa bertaubat aja, maka kita buat satu barisan, 2 saf macam ni, saling berhadapan dan saling menusuk antara satu dengan yang lain. Tak boleh. Turunnya Al-Quran memansuhkan syariat lain. Kalau kita nak bertaubat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kata jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Balik pada Allah dengan taubat sebenar-benar taubat. Minta ampun je. Tapi minta ampun ni, kalau nak minta ampun dengan Allah Ta'ala, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i ni, kalau nak minta ampun dengan Allah Ta'ala dan minta maaf dengan manusia ni, akhir saya kata lah, kita kena minta secara tafsili. Dia ada 2 kalimah biasa kita dengar, ijmali, tafsili. Ijmali secara rangkum, secara umum. Dosa kita banyak kan? Dosa kita banyak. Bila kita buat salah dengan orang, kita kena minta maaf secara tafsil. Sebut salah kita tuan-tuan. Budaya kita hari ni, kalau kita buat salah, tunggu raya. Nanti raya bukan nak minta maaf sangat. Dia kata, selamat raya lah jang ya. Kosong-kosong. Kosong-kosong. Budaya kita kan. Apa yang kosongnya? Apa dosa kau dengan aku? Kena sebut. Dia maaf tak maaf tu nombor 2. Sampai mati dia tak maaf, mudah-mudahan Allah akan angkat keampunan tu, maafkan kita. Pasal kita berusaha minta maaf. Sebut salah kita. Ayah minta maaf, ayah salah kita apa. Minta maaf dengan jiran kita, apa salah kita. Apa yang kita buat kat rumah jiran kita? Cuba ingat balik. Apa yang kita fitnah dia sampai dia jadi macam ni? Kita kena sebut. Minta maaf kat dia. Jadi kita umat akhir zaman ini banyak buat salah. Bila kita minta maaf, kita minta secara tafsir. Sebut salah kita. Sebutlah salah kita, apa salahnya. Itulah betul-betul nama minta maaf. Kalau dah tak ingat, maka ulama kata, maka boleh minta maaf secara ijmali. Pendosa kan, sang pendosa, banyak dosa. Dosa dah melangit dosa kita, tak tahu nak minta maaf apa, minta maaf je lah. Minta ampun pada Allah Ta'ala secara ijmali. Mudah-mudahan tuan-tuan, sempena kita berada pada satu tarikh yang menjadi sambutan kepada kebanyakan terutamanya di Nusantara ini, iaitu sambutan nuzul Al-Quran, menjadikan kita satu orang yang sabar dalam taat. 10 malam terakhir ini ibaratnya kita dah berada pada satu landasan highway tuan-tuan. Bukan masa kita tiba-tiba nak tarik handbrake, tiba-tiba kita nak U-turn tengah highway, bukan. Kita kena teruskan momentum kereta kita tu laju sampai penghujung dia. 10 malam terakhir ni dah kritikal.
10 malam terakhir ni lah susutnya surau dan masjid kita, betul tak? Inilah yang realiti berlaku. Pasal kita ni faham sabar benda bila nak marah aja. Tidak. Sabar yang wajib bagi Muslim adalah sabar dalam melakukan ketaatan. Kadang-kadang imam baca panjang, sabar. Tarawih ada hal lain, sabar. Teruskan sabar, taat kita tu, teruskan kesabaran. Teruskan puasa kita, teruskan Quran kita, teruskan qiyam kita, teruskan kita buat sahur, teruskan kita sedekah, infak dan sebagainya. Itulah yang paling utama sekali. Mudah-mudahan adalah keberkatan kita berada pada bulan Ramadan yang akhirnya la'allakum tattaqun. Bila kata la'allakum ni ada yang dapat, ada yang tak dapat, tuan-tuan. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Ulama kata itu kata la'allakum. Kalau semua dapat, dapat. La'allakum ni mudah-mudahan, maknanya ada yang tak dapat, ada yang akan dapat. Mudah-mudahan kitalah, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Allah kurniakan piala ketakwaan kepada kita, insya-Allah. Kalau ada kesempatan saya sambunglah sedikit tentang kitab 77 cabang iman. Kita sebut sikit-sikit tentang apa dia 77 cabang iman ni. Adakah kita dah pernah dengar ke semua 77 cabang iman? Dengan ijtihadnya Imam Baihaqi nak sampai kepada kita, iman ni besar, iman ni luas. Wallahu ta'ala alam. Saya mohon maaf, mohon minta maaf pada ayah-ayah angkat suara. Aku li qauli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.